طيبة من عند الله يقول الناس عادة ونقول عبادة قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kaffa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran pada Allah. Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur kita sampai ke tengah hari ini kita dapat bertemu walaupun masih lagi secara maya, tapi sedikit sebanyak adalah kita kata hikmahnya kan. Jadi kita masih lagi diberi ruang mengisi hidup kita dengan perkara baik, alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini ataupun tengah hari ini kita akan sambung perbincangan kita. Mari kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sambungan kita pada hari ini ialah awal surah An-Najm. Awal surah An-Najm, yakni surah yang ke-53, ada 62 ayat, masih lagi dalam juzuk yang ke-27 insya-Allah. Jadi kita tengok sedikit pendahuluan berkaitan dengan surah ini. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, dia berkata, surah pertama kali diturunkan yang di dalamnya ada As-Sajdah, yang ni ada surah-surah, yang ni ada ayat yang dianjurkan untuk kita melakukan sujud. Dia kata bahawa adalah surah An-Najm. Ini surah ini yang pertama yang turun, yang ada ayat Sajdah. Maka Nabi SAW bersujud. Kalau orang-orang yang berada di belakang Nabi pun ikut sujud, kecuali satu orang yang aku lihat mengambil segenggam tanah dan bersujud di atasnya. Ini kata Abdullah, kan? Dan setelah itu aku lihat dia terbunuh dengan sebab kekafirannya, iaitu Umayyah bin Khalaf. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud Nasa'i melalui beberapa jalan daripada Abu Ishaq. Jadi kalau kita tengok berkaitan dengan isu ini, so ada kaitan dengan ada orang yang tak sujud pada ketika itu, yakni kerana kekufurannya, dan akhirnya dia mati. Jadi kalau kita tengok pandangan Abdullah tadi, dia orang tadi ialah Umayyah bin Khalaf. Namun kita lihat ada juga riwayat yang lain mengatakan orang itu ialah Utbah bin Rabi'ah. Ini antara geng-geng yang sealiran lah, yang pernah menghadapi orang kata beberapa bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kekufuran mereka. Surah An-Najm, yakni artinya bintang. Artinya bintang. Kalau tengok dari sudut surah ini, dia termasuk dalam kategori Makkiyah. Ini surah yang diturunkan sebelum hijrah. Maaf, sebelum hijrah ataupun di Mekah. Dan ada pandangan yang mengatakan surah ini adalah surah Makkiyah kecuali ayat yang ke-32. Kalau tengok ayat yang ke-32, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish. Jadi ayat ini dikatakan bahawa ayat ini diturunkan di Madinah. Wallahu a'lam. Dan turunnya surah An-Najm ini ialah selepas turunnya surah Al-Ikhlas. Okey, sekali lagi saya ingatkan, susunan dalam Al-Quran yang kita baca hari ini dalam mushaf kita ni bukanlah susunan turutan penurunan. Penurunan ni dia ada yang dekat sini, ada dekat sana. Jadi dikatakan bahawa surah An-Najm ini diturunkan selepas turunnya surah Al-Ikhlas. Kemudiannya kita tengok dari sudut secara umumnya, bagaimana surah ini dimulai dengan menceritakan Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah ke langit sebagai mukjizat, nak menguatkan lagi bukti kerasulan Nabi SAW dan juga Quran yang dibacakannya
menggambarkan ialah sebenarnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi Nabi boleh tengok beberapa keajaiban kerajaan Allah di angkasa yang begitu luas dengan ditonjolkan An-Najmu ini atau bintang untuk menjadi pembuka kepada surah. Kalau kita tengok sebelum dari sudut susunan dalam mushaf kita, ibu ayah sekalian, sebelum surah An-Najmu ini iaitu surah At-Tur. Ya, jadi biasanya dalam antara satu surah dan satu surah ni dia ada perkaitannya. Contoh, kalaulah dalam surah At-Tur diakhiri dengan ayat wa idbarun nujum kan. Jadi ada juga perkataan bintang kan. Wa minal laili fasabbih wa idbarun nujum. Contohnya di sebelah malam bertasbihlah kepadanya dan juga di waktu terbenam bintang-bintang. Tapi dalam awal surah ini dimulai dengan wan najmi idza hawa. Jadi seolah macam ada perkaitan persambungan di antara kedua-dua surah ini. Jadi kalau kita tengok tujuannya sama untuk menggambarkan tentang terbenamnya bintang-bintang itu daripada langit. Jadi mengikut Ar-Razi, gunanya Allah Ta'ala menetapkan nama bintang yang dipakai untuk bersumpah bila dia terbenam kerana bintang itu kalau berada di tengah-tengah langit kelihatannya sangat jauh daripada bumi. Tak dapat dijadikan panduan oleh orang yang sedang dalam pelayaran kerana tak tahu di mana arahnya timur dengan barat dan utara dengan selatan. Jadi kita kata dia ada kelebihannya. Tapi sekiranya bintang itu turun daripada tengah-tengah langit, tahulah mereka di mana arahnya. Jadi hadut nampak sekarang ni, kita kata Allah Ta'ala susun kedudukannya, kedudukan yang boleh dimanfaatkan oleh orang-orang yang berlayar dan sebagainya. Jadi dulu mungkin kita kata tak ada kompas, tak ada macam kita hari ni buka je handphone kan. Jadi bintang sangat penting untuk menjadi penunjuk arah satu ketika dahulu. Pada surah yang sebelumnya, surah At-Tur tadi, orang-orang yang mengatakan Quran itu rekaan, kan? Ada cerita tentang orang yang mengatakan Quran itu rekaan, maka disebutkan demikian itu juga di pembukaan surah ini. Inilah penyakit-penyakit yang ada kepada orang terdahulu. Disebutkan pada surah At-Tur bahawa keturunan orang mukminin akan mengikuti bapa-bapa mereka dan di surah ini disebutkan pula keturunan orang-orang Yahudi dengan firman-Nya. Nanti kita akan tengok pada ayat 32 wa'alau bikum iz ansha'akum minal ard wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dan Allah Ta'ala dia lebih mengetahui tentang keadaan kamu ketika dia menjadikan kamu daripada tanah dan ketika kamu masih lagi janin dalam perut ibu kamu. So ada kaitannya boleh kita lihat. Kalau dalam surah At-Tur, nanti kita akan masuk surah At-Tur. Sebab kita daripada belakang kan. Dalam surah At-Tur kan, Allah mengatakan bahawa tentang Allah disebut tentang orang-orang mukminin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami temukan mereka dengan mereka anak cucu mereka. Dan Allah Taala mengatakan di sini tentang orang kafir pula. Dalam ayat 39 kan, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawasanya seorang manusia tak memperoleh selain daripada apa yang diusahakannya. Okey. Kemudian kalau kita tengok dalam hubungan ini Ibnu Mardawai meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa permulaan surah yang diisytiharkan oleh Nabi SAW dengan membacakan di Masjidil Haram sedangkan orang-orang musyrik mendengarnya. Jadi orang musyrik dengar daripada bacaan ini. Jadi itu yang kaitkan dengan Umayyah bin Khalaf tadi, yang mendengar tapi sampai ayat sujud dia tak sujud dengan Nabi dan juga orang beriman. Begitu pula Al-Bukhari, Abu Daud dan juga Nasai meriwayatkan bahawa surah yang mula diturunkan, ni saya sebut tadilah, iaitu surah An-Najmu yang bila Nabi baca, Nabi sujud, sahabat-sahabat yang lain sujud, ada yang tak sujud, dia ambil batu. Jadi itulah Umayyah bin Khalaf menurut satu riwayat. Okay, jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan muqaddimah kepada surah An-Najmu ni. Jadi mari kita tengok ayat demi ayat. Kita akan pergi dulu 4 ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita berhenti kat situ dulu.
Demi bintang apabila ia terbenam. Kawan kamu itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan bukanlah dia berkata-kata menurut kemahuan hawa nafsu. Tak lain Quran itu hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kita tengok kan kata Al-Quran, ucapan-ucapan Nabi SAW itu juga dikaitkan dengan wahyu. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni, kata Syabi, Allah Taala bersumpah dengan makhluknya. Dan kali ini kita tengok Allah Taala bersumpah dengan bintang. Tuan Ibu Ayah sekalian, kalau masih ingat masa kita baca surah juzuk 30 dulu, banyak sangat surah-surah yang dimulai dengan sumpah Allah terhadap makhluknya. Jadi sebagaimana kita ingatkan dulu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Adapun manusia tak boleh. Manusia kalaupun sumpah tak boleh main-main. Ada tempat yang boleh sumpah. Kalaupun boleh sumpah, hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Tak ada pula kita nak boleh bersumpah demi pokok kelapa ke apa, tak boleh. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya, dan kali ini Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui di sebalik rahsianya. Kemudian, para ahli tafsir berbeza pandangan tentang wan najmi idza hawa ini. Dari bintang ketika dia terbenam. Di mana kita tengok daripada Mujahid, yang dimaksud dengan an-najmu ini ialah bintang 7, dia kata Suraya. Yakni apabila turun bersama dengan fajar, maka terbenamlah dia. Ini dikaitkan dengan terbenamlah waktu dia, waktu fajar. Itu makhluk Allah yang besar berupa bintang beredar di tempat dia, menjadi petunjuk jalan di samudra dan padang pasir Sahara. Jadi ada kelebihannya, ada manfaatnya. Jadi ibu ayah sekalian, satu benda yang kita kena pegang, setiap apa yang Allah Ta'ala buat ini, dia bukan saja-saja. Mesti ada sebab. Kalau kita tak tahu apa fungsi dia, bukan masalah benda tu, bukan masalah Allah, masalah kita lah belum tahu. Kan? Tuan-tuan tengoklah apa pun, kan? Batu, kan? Kita kata, Allah, kenapalah ada batu ni? Ada juga kegunaan dia. Banyak benda yang mungkin dulu-dulu orang tak tahu, hari ni orang tahu. Kan? Kegunaan dia. Jadi, setiap apa yang Allah Ta'ala buat, mesti ada sebab musabab. Dia bukan saja-saja. Kalau kita tak tahu, itu masalah kita lah, bukan masalah Allah. Kemudian, disebut bahawa berkaitan dengan hal ini, ada yang kaitkan juga dengan bintang ini dengan fungsinya, iaitu fungsi untuk kita kata mengejar syaitan. Kan? Kalau kita tengok disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala bersumpah dengan nama bintang-bintang bila dilemparkan pada syaitan yang mencuri pendengaran di langit. Ni ada beberapa tempat. Contohnya kalau ibu ayah sekalian buka surah As-Saffat, ada cerita tentang bagaimana fungsi bintang untuk melempar syaitan yang cuba mencuri-curi dengar rahsia langit. Okey. Sejak Nabi SAW diutus sebagai Rasul, maka sejak daripada itu, syaitan ataupun jin tidak lagi boleh mencuri-curi dengar. Zaman dulu-dulu, jin mampu mencuri-curi dengar. Jadi bila mereka boleh mencuri-curi dengar, mereka sampaikan kepada ahli-ahli nujum. Kan? Pada zaman-zaman dahulu. Kan? Tukang-tukang tilik. Jadi orang pun percayalah dekat tukang tilik. Kan? Tapi sejak Nabi SAW diutus sebagai Rasul, maka tidak ada lagi. Sebab itu, yang membawa kepada kisah ayat-ayat cerita tentang jin ni. Contohnya surah Al-Jin, surah Al-Ahqaf, yang menceritakan tentang bagaimana jin rasa heran. Dulu kita boleh curi-curi dengar. Kenapa sekarang tak boleh curi-curi dengar? Kan? Rupanya Nabi SAW telah diutuskan. Ini kita kata antara fungsi bintang. Dan kata Ibn Katsir, Allah Ta'ala sebagai Khaliq bersumpah dengan apa sahaja yang disukainya dari jenis makhluk. Sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah. Ini yang kita sebut tadi lah. Okey, kemudian setelah Allah Ta'ala sebut tentang wan najmi idza hawa,
Dan demi bintang bila dia terbenam bila waktu fajar tadi, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kawan kamu itu yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sesat dan tidak pula keliru. Ini suatu penafian kan di sebalik sumpah tadi. Jadi kita tahu sumpah Allah Taala sumpah ni nak mengukuhkan sesuatu kenyataan. Apa kenyataan di sebalik sumpah bintang tadi? Allah Taala nak menafikan sebagaimana dia tuhmah oleh orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, Allah Taala membela Nabi, Allah Taala sebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak tersesat daripada jalannya dan juga tidak pula terkeliru lantaran jahil mengiktikadkan perkara yang mendatangkan kerosakan. Jadi Allah Taala menafikan. Jadi inilah tujuan sumpah tadi, yang mana kata-kata sumpah ini ditujukan pada orang-orang kafir Mekah dengan menggunakan kalimah sahibukum, kawan kamu. Jadi kerana apa? Kerana perjalanan hidup Nabi SAW tak asing lagi bagi mereka tentang sifat-sifat yang baik bagi dia. Jadi kita tengok sifat baik Nabi ni bukan saja selepas Nabi dilantik sebagai Rasul. Sebelum dilantik sebagai Rasul pun orang-orang Mekah kenal Nabi. Kan? Mana tidaknya kan Abdul Muttalib selalu bawa Nabi dekat majlis-majlis penting. Bahkan dia selalu dibawa dekat dengan Kaabah. Kan? Dan Nabi SAW pernah menyelesaikan pertelingkahan isu nak meletak Hajarul Aswad. Dan kita tahu mereka pernah menggelar Nabi sebagai Al-Amin. Ini sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul, mereka akui kebaikannya. Maka Allah Ta'ala menggunakan perkataan sahibukum ini merujuk kepada orang-orang Makkah. Jadi sebenarnya mereka dengan Nabi ini tidak asing lagi. Bukan baru pertama kali kenal. Lama dah. Kan? Cuma kemudiannya bila sebut tentang bintang, apa yang disentuh oleh satu tafsir Ustaz Ahmad Sunhaji ni, dia kata pengetahuan moden kita hari ini telah menetapkan akan beberapa keajaiban makhluk-makhluk angkasa, maksud daripada jenis bintang-bintang di langit yang mempunyai kelajuan yang dahsyat. Dan telah pun diketahui bahawa cahaya bintang-bintang mempunyai kelajuan sampai 300,000 km dalam satu saat. Macam itulah juga kelajuan gelombang-gelombang elektrik yang kedua-duanya beredar mengelilingi bumi dalam masa 7 saat sekali berputar. Dan beredar ke sekeliling alam seluruhnya kira-kira selama 100 juta tahun. Maka keliling bulatan bumi ini dinisbahkan dengan keliling apa yang di alam ini sudah dikenal bandingannya seperti 7 saat dinisbahkan kepada 100 juta tahun. Nak ceritanya sebenarnya alam ni luas. Kita baru nampak dunia ya. Kita baru nampak bangi je. Kan? Kalau tengok dekat peta Malaysia, bangi ni kecil. Tengok dekat dunia, lagi kecil. Kan? Hatta bumi ni pun, kalau duduk di alam cakrawala, tak besar mana. Itu dah galaksi Bima Sakti yang duduk mengelilingi matahari. Nur kalau campur dengan galaksi-galaksi yang lain. Jadi nak ceritanya alam Allah Ta'ala buat ni terlalu luas. Dan di antara makhluk di alam ini termasuklah bintang-bintang tadi. Adapun disebut kumpulan daripada An-Nizamus Syamsi, kan, ataupun sistem solar. Kita hari ini sistem solar kita lah matahari. Kemudian 9 bintang beredar, kan, planet yang diedari pula kebanyakannya oleh rembulan, kan. Dan matahari ini bersama dengan alamnya adalah sebahagian daripada galaksi kita. Tiap-tiap satu galaksi pula mengandungi kumpulan bintang-bintang yang berjumlah sampai 30,000 juta bintang. Jadi setiap galaksi, kita salah satu galaksi. Dan jadi kesemua itu pula adalah merupakan matahari-matahari yang seumpama matahari kita yang ada ini, ada yang lebih besar ataupun ada yang lebih kecil. Nak ceritanya, alam ni terlalu luas. Jadi ada yang kata umur matahari kira-kira selama 5 juta bilion tahun, umur bumi kira-kira 2 juta tahun, umur air berada di padanya 300 juta tahun. Ni macam-macam lah number-number ni. Wallahualam hakikatnya. Jadi kalau kita tengok dari sudut alam kita ni, yang galaksi Bima Sakti saja pun, kita bandingkan matahari dengan bulan. Ada yang mengatakan besarnya matahari nak dibandingkan dengan bumi. Minta maaf, bumi lebih kurang 1.3 juta kali orang kata lebih besar matahari itu. Ini ialah sebuah bintang yang punya pengikutnya. Ada satelit dan bintang-bintang atau planet-planet yang lain.
Maka bintang ini bersama pengikutnya tadi adalah salah satu dari 30,000 juta matahari. Semuanya ini membentuk galaksi kita, dan galaksi ini pula ada kawan-kawannya yang setara dengannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kata maha luas pengetahuan dan kuasanya, meliputi segala-galanya. Jadi tidak ada yang terlepas daripadanya. Jadi disimpulkan daripada dua ayat ini, sumpah dan juga isi kandungan sumpah. Apa yang Allah Taala nak sumpahkan? Bahawa Nabi SAW adalah orang yang baik, orang yang lurus, orang yang baik. Lagi memberi petunjuk dengan mengikuti kebenaran. Bukanlah dia sesat sebagaimana yang didakwakan oleh orang-orang musyrikin. Kan? Bukan pula melalui jalan tanpa pengetahuan. Tidak pula terkeliru daripada mengikuti kebenaran. Kerana Allah Ta'ala bersihkan Nabi daripada mengikuti orang-orang yang sesat. Seperti mana golongan Yahudi dan juga Nasrani. Yang mana orang-orang Nasrani ini, mereka ini, Yahudi Nasrani Ahlul Kitab, mereka ini tahu tentang Nabi SAW tapi mereka menyembunyikan. Ini penyakit mereka. Jadi mereka dah tahu kebenaran tapi mereka mengamalkan perkara yang sebaliknya. Sedangkan Nabi SAW sangat baik, sangat lurus perjalanannya. Sederhana kehidupannya tepat dari sudut tindakannya. Jadi Allah Ta'ala menafikan apa yang didakwa oleh golongan musyrikin Mekah masa itu. Saya minum jap. Okey. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat saya kira kita sering dengar. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Muhammad tidak berkata-kata ikut kemahuan hawa nafsunya, pendapat seorang. Allah Ta'ala memperkuatkan kenyataannya lagi juga, menyatakan bahawa sebenarnya apa yang dituturkan oleh Nabi SAW daripada wahyu pada Allah. Nabi tak ambil tindakan atau perkataan benda-benda yang ikut hawa nafsu, tapi berdasarkan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ada yang melihat level Al-Quran dan juga hadis. Jadi setara, kerana apa? Kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah. Cumanya hak satu tu memanglah lafaz dan perkataannya daripada Allah. Adapun hadis dari sudut maksudnya daripada Allah, cuma ucapan itu daripada mulut Nabi, perkataan, kata-kata daripada Nabi SAW. Hakikatnya dari sudut isi kandungan hadis-hadis itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini yang diperkuatkan oleh Allah, bahawa Nabi SAW tidak cakap-cakap kosong gitu ikut hawa nafsu, tapi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Al-Baydawi, dia mengaitkan ianya berkaitan dengan Al-Quran. Yang ini Al-Quran tidak lain hanyalah wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi SAW. Hanya saja yang dikatakan olehnya berupa perintah disampaikan pada manusia dengan sempurna, tak lebih dan tidak kurang. Satu pandangan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut tentang satu riwayat bagaimana Nabi SAW pernah bersabda, la aqulu illal haq, aku tidak berkata melainkan yang benar sahaja. Banyak lagi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut hadis Nabi SAW, kan? Jadi kita lihat bagaimana Nabi membicarakan tentang hakikat apa yang Nabi sampaikan, kan? Kemudian kita tengok dalam kes ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku sentiasa menulis apa yang aku dengar daripada Nabi dengan maksud nak memelihara dia, kan? Lalu dilarang oleh orang Quraisy. Ada orang Quraisy cuba larang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu cuba tulis apa yang Nabi sebut. Mereka kata, sesungguhnya engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar daripada Rasulullah SAW, padahal dia hanya manusia biasa yang boleh saja berbicara dalam keadaan marah. Maka aku pun berhenti menulis. Selanjutnya aku ceritakan hal itu pada Nabi SAW. Jadi cerita daripada Abdullah bin Umar tadi, bawah sekalian, bagaimana dia ditempelak oleh orang musyrikin. Dia duduk tulis ucapan Nabi. Jadi orang musyrikin kata, apalah kamu duduk tulis ni? Ya, jadi Nabi ni manusia. Kadang-kadang mungkin dia cakap ucap benda tu dalam keadaan marah. Jadi bila begitu, Sayyidina Abdullah bin Umar datang pada Nabi SAW, cerita benda tu pada Nabi.
Maka Nabi kata apa? Uktub fawalli nafsi biyadihi ma kharaja minni illa al-haq. Jadi Nabi arahkan pada Abdullah bin Umar, tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di kekuasaannya, tidak ada yang keluar dari diriku melainkan kebenaran. Ini satu penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Nabi SAW, bahawa hakikatnya ada je yang keluar daripada Nabi, dia bukanlah orang kata perkara yang ikut hawa nafsu Nabi. Hatta kita kata apa, walaupun kadang-kadang ada yang dilihat sebahagian orang sebagai negatif, tetapi ada hikmahnya. Contoh, kita baca suratul Kahfi kan, Allah Ta'ala tegur Nabi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jadi Allah Ta'ala ingatkan Nabi, janganlah kamu katakan nak buat itu dan ini esok kecuali dengan menyebut insya-Allah. Sebab dalam ada cerita Nabi terlupa sebut insya-Allah. Jadi yang menyusun sehingga berlakunya peristiwa ini hakikatnya Allah. Hikmah untuk diri kita. Jadi jangan memandang ini kerana Nabi itu hina itu dan ini, tidak. Itu adalah berkaitan dengan susun atur Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut bahawa ma akhbartukum annahu min 'indillah fa huwa alladhi la syakka fi. Kan? Apa yang telah aku khabarkan pada kamu bahawasanya dia berasal dari sisi Allah, maka itulah yang tidak ada keraguan lagi dalamnya. Jadi kita tengok berkaitan dengan kenyataan Nabi SAW menyebut tentang hakikat tindakan Nabi itu sendiri. Sebab itu ibu ayah sekalian, kadang-kadang ada benda yang Nabi buat itu dari sudut penilaian orang ialah tindakan yang tidak popular. Kan? Bukan hanya sekadar tak popular, kadang-kadang membawa kepada silent protest daripada sahabat. Rasa macam tak kena. Contohnya kan, pernah berlaku kan. Tapi akhirnya baru dilihat kesannya beberapa tahun lepas tu. Contoh mudah, saya selalu ulang bila sebut sekarang ni kita bulan Zulqa'edah. Zulqa'edah ni ibu ayah sekalian, ada satu peristiwa yang berlaku pada bulan Zulqa'edah tahun ke-6 Hijrah. Iaitu peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Okey, secara ringkas saya ulang. Nabi SAW satu ketika Nabi bermimpi tawaf di Kaabah. Jadi bila Nabi cerita pada sahabat, Nabi mimpi tawaf Kaabah, sahabat-sahabat suka, lagi-lagi orang Mekah lah. Kali ini adalah Nabi nak ajak mereka balik kampung, pergi ke Mekah. Jadi sukalah. Dipendekkan kalam, Nabi ajak sahabat-sahabat untuk menunaikan umrah. Nak menunaikan umrah, nak tawaf di Kaabah. Okey. Pergilah Nabi dengan sahabat. Pada ketika itu memang pergi bukan nak perang, memang pergi nak tawaf di Kaabah. Pergerakan Nabi nak sampai ke Mekah itu telah disedari oleh musyrikin masa itu. Dan musyrikin pada ketika itu telah berusaha nak halang Nabi masuk ke kota Mekah. Seriusnya masa itu mereka nak halang Nabi sehingga kan dihantar sekitar 200 orang tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Sahabat Nabi sekitar 1,400 orang, 1,500 orang. Tapi memang pergi itu bukan nak perang. Bukan bawa kelengkapan perang. Pergi nak buat umrah. Jadi bila musyrikin serius nak halang Nabi dengan sahabat, Nabi pun dapat makluman. Jadi dipendekkan kalam, Nabi pun nak pergi bagi tahulah dekat musyrikin, kami masuk bukan nak perang, kami nak buat umrah. Jadi cadangan awal Nabi ialah Sayyidina Umar sebagai orang jurucakapnya. Cuma Sayyidina Umar cadang tak sesuai kod dia. Lagi pula kita tahu Umar ni sebelum peristiwa hijrah, apa yang dia kata kepada orang-orang musyrikin Mekah. Jadi memang benda yang tegas. Orang-orang Arab pada ketika itu, biasanya setiap orang ni dia ada kabilah yang menjamin dia, keselamatan dia. Dan kabilah yang menjamin keselamatan Umar pada kebiasaannya tidak ada di Mekah. Jadi dia boleh mendatangkan ancaman lah, bahaya pada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar cadang, alangkah lebih baik kalau Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang jadi juru cakap masa itu. Okay, kita ulang kaji sikit peristiwa ini. Jadi dihantarlah Sayyidina Uthman. Bila Sayyidina Uthman sampai di Mekah,
orang-orang musyrikin Mekah tanya dan dia pun sampai, kami ni datang bukan nak perang, kami nak tawaf di Kaabah. Jadi kata pembesar Quraisy, wahai Osman, kalau kamu nak tawaf di Kaabah, silakanlah. Kan? Silakanlah. Tapi Sayyidina Osman kata, aku tidak sekali-kali akan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila pemergian Osman tu agak lama, timbul khabar angin, kononnya Sayyidina Osman telah terbunuh, dibunuh oleh musyrikin. Jadi Nabi dengan sahabat yang tadi ni datang bukan nak perang. Jadi naik semangat lain macam, maka Nabi dengan sahabat kemudiannya diadakanlah satu benda yang dikenali sebagai Bai'atur Ridwan. Perjanjian setia Nabi dengan sahabat untuk, ada yang kata untuk mati, untuk bela di atas kematian Sayyidina Osman. Rupanya khabar angin saja Sayyidina Osman pun join balik. Okey, dipendekkan kalam. Jadi sahabat-sahabat jadi semangat sebab Bai'atur Ridwan tadi. Adapun di pihak musyrikin, bila mereka dapat tahu tentang Bai'atur Ridwan ini, mereka jadi takut. Tadi 200 orang tentera berkuda, serius ni. Tapi jadi takut. Bila jadi takut, mereka bawa cadangan untuk diadakan satu perjanjian damai. Itu yang dikenali sebagai perjanjian Hudaibiyah. Dalam isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ni, dilihat secara zahir, kalau kita duduk zaman tu pun mungkin kita nampak negatif lah. Contohnya, Nabi dilihat mengalah dengan musyrikin. Kan? Pada asalnya perjanjian tu nak tulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Wakil musyrikin pada ketika itu Suhail bin Amru. Suhail bin Amru kata, benda apa Ar-Rahman Ar-Rahim kami tak faham. Cukuplah kamu tulis sebagaimana kebiasaannya, iaitu Bismikallahumma. Nabi mengalah, tuan-tuan ibu ayah sekalian, Nabi mengalah. Kemudian perjanjian tu nak tulis pula Muhammad, di antara Nabi Muhammad Rasulullah. Bantah lagi Suhail bin Amru, wakil musyrikin. Tapi kemudiannya Suhail bin Amru ni masuk Islam juga. Dia bantah. Benda apa Ar-Rahman Ar-Rahim kami tak faham. Cukuplah kamu tulis sebagaimana kebiasaan sebelum ini, iaitu Bismikallahumma. Okeylah, Nabi mengalah. Nabi nak padam. Nabi suruh Sayyidina Ali padam. Sayyidina Ali tak nak padam. Segan, orang kata, nak bertahankanlah. Sehingga Nabi sendiri tanya, mana dia perkataan tu. Nabi sendiri yang padam, Masya Allah, mengalah. Kemudian isi kandungan perjanjian. Ni memang dilihat secara zahirnya berat sebelah. Kan? Contohnya, umrah tak boleh buat tahun tu. Kena buat tahun depan. Postpone tahun depan. Allah. Kan? Hudaibiyah dengan Mekah ni, dia lebih kurang dekat 30 km aja. Ibu ayah bayangkan, datang jauh-jauh daripada Madinah, kan? 400 lebih kilometer, sikit lagi nak sampai Mekah. Keadaan masa tu pula, tiba-tiba nak kena patah balik. Apa perasaan? Oi, sedih. Saya ingat 2 tahun lepas, inilah isu COVID ni lah yang saya sebut itu, kan? Dah sampai airport dah. On the way ke airport, nak pergi umrah tu, dapat mesej Saudi nak tutup sempadan. Allah, kan? Nak bawa jemaah ni, mak ayah kita ni orang kampung, kan? Duit bukan senang nak kumpul. Jadi dekat-dekat keputusan dekat-dekat tempoh nak naik flight dah, alhamdulillah kata boleh pergi juga. Allah, boleh pergi juga, rezeki. Ramai orang yang tertangguh dah, bayar dah, mesti sedih, kan? Mesti sedih. Nabi dengan sahabat nak pergi buat umrah tertangguh disebabkan perjanjian Hudaibiyah. Jadi beratlah benda ni. Kemudian dalam isi kandungan perjanjian yang lain pun nampak berat sebelah. Contoh, genjatan senjata dengan musyrikin 10 tahun tak boleh perang. Mana-mana orang Mekah yang pergi ke Madinah tanpa izin keluarga kena hantar balik. Tapi mana-mana orang Madinah yang mungkin murtad, dia pergi ke Mekah, tak perlu hantar balik. Zahirnya memang berat sebelah lah. Kan? Dan juga adalah beberapa isi kandungan perjanjian yang lain. Jadi, betapa sahabat-sahabat sedih. Sehinggalah digambarkan ulama sebagai berlakunya silent protest lah. Kan? Silent protest ni macam tak puas hati dengan keputusan tu. Sehingga Nabi ajak cukur pun tak ada orang bergerak. Masa itu. Ingat lagi. Jadi cumanya antara orang yang kurang bersetuju pada awalnya ialah Sayyidina Umar sendiri. Contoh Sayyidina Umar jenis tegas. Jadi Sayyidina Umar datang bertemu dengan Nabi SAW. Okey. Tanya Nabi, wahai Nabi, bukankah kita ni orang yang benar? Mereka itu orang yang batil. Nabi kata ya, kan? Bukankah kamu kata kita akan menaikkan umrah? Nabi kata ya, tapi aku tak bagi tahu tahun bila kita akan buat umrah, Nabi kata. Kemudian
Orang kata bila ditanya, dipersoalkan oleh Sayyidina Umar, maka Nabi jawab, aku ni Rasulullah, mana mungkin Allah Ta'ala akan tinggalkan aku. Tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar tak rasa puas lagi. Sayyidina Umar pergi jumpa pula dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya soalan-soalan yang sama. Bukankah dia Rasulullah kan? Bukankah kita ni orang yang benar? Mereka tu orang batil, itu dan ini. Jadi sama juga. Sayyidina Abu Bakar ni betul lah dia digelar As-Siddiq, ibu ayah sekalian. Abu Bakar mengiyakan tindakan Nabi SAW. Kan? Dia adalah Rasulullah. Mana mungkin Allah Ta'ala akan tinggalkan dia. Jadi kemudiannya bila dah macam tu, dalam perjalanan pulang ke Madinah, satu ketika Nabi kata, semalam telah turun padaku suatu surah yang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Yakni inna fatahna laka fatham mubina. Awal surah Al-Fat itu. Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan yang nyata. Jadi bila macam tu, Sayyidina Umar datang jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, benarkah ini kemenangan? Perjanjian Hudaibiyah, Bai'atul Ridwan ni kan? Nabi kata ya. Jadi Sayyidina Umar masa tu dia serba salah. Tadi dia macam tanya soalan, dia rasa serba salah, dia kata macam salah lah. Masalah macam persoalkan Nabi. Jadi Sayyidina Umar kata, mulai hari ni aku akan meningkatkan amalanku. Sebab apa dia rasa bersalah tadi. Dan kita pun kalau duduk dekat situ, silat-silat kita pun nampak secara zahirnya rugi perjanjian tu. Ya, sahabat-sahabat sampai Nabi ajak cukur, tak ada orang bergerak. Ya, Nabi sedih masuk balik dalam kemah, berjumpa dengan isteri Nabi. Masa itu ialah turn Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah membagi cadangan, keluar, jangan cakap dengan sahabat, Nabi dulu cukur rambut. Bila Nabi buat dulu, barulah sahabat pelang kabut buat. Hampir mereka melukakan di antara satu sama lain. Jadi baru buat. Okey. Ibu ayah sekalian, akhirnya kita nampak satu demi satu. Benarlah yang disebut oleh Abu Bakar tadi. Dia ni Rasulullah, Allah Ta'ala takkan tinggalkan dia. Jadi keputusan yang Nabi buat itu adalah panduan Allah untuk menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Walaupun secara zahir ramai orang nampak benda yang berat sebelah lah, rugi. Kan? Tapi itulah yang kita nak kaitkan. Nabi ni perkataan dan keputusan dia bukanlah semata-mata ikut hawa nafsu. Panduan Allah yang akan dilihat kemudiannya bagaimana kesan baiknya. Contoh tadi ibu ayah sekalian, apa yang boleh kita lihat? Bila Nabi SAW buat genjatan senjata dengan musyrikin. Tengok ibu ayah sekalian, sebelum ini yang lawan yang memusuhi Nabi ni macam-macam latar belakang. Musyrikinnya, Yahudinya, itu dan ini. Tapi bila musyrikin Mekah genjatan senjata dengan Nabi yang sahabat, tuan-tuan, kita boleh relax sikit. Dengan satu musuh ni, kita boleh fokus musuh yang lain. Maka pada ketika itu bila balik daripada perjanjian Hudaibiyah, antara peperangan yang berlaku ialah perang Khaybar. Sampai hari ini bila ada demonstrasi tentang Palestin, bantah Yahudi, orang akan laungkan Khaybar, Khaybar ya Yahud. Mengingatkan orang Yahudi tentang kisah perang Khaybar yang meninggalkan kesan yang sangat hitam dalam sejarah orang Yahudi. Kan? Jadi sampai hari ini, kan? Nampak kesannya bila Nabi boleh hold sekejap permusuhan, peperangan dengan musyrikin, Nabi boleh fokus satu golongan musuh dan akhirnya mereka dikalahkan dengan dahsyat pada zaman Nabi SAW. Okey, itu pertama. Kemudian, mana-mana orang Mekah yang pergi ke Madinah tanpa izin keluarga kena hantar balik. Kita kata, mana boleh gitu? Matilah dia orang. Tuan-tuan ibu ayah sekalian, tak boleh perang. Balik, tak boleh perang. Jadi apa yang mereka buat? Orang-orang yang pergi ke Madinah tanpa izin keluarga yang dihantar balik ke Mekah masa itu, mereka inilah secara tak langsung menjadi ejen-ejen dakwah. Sebelum ini, ramai orang Mekah tak dapat petunjuk sebab dihalang. Nabi tak boleh jarak. Hanya berapa orang yang dapat. Yang kita kata. Tapi bila perkara ini berlaku, kan, mereka tadilah menjadi ejen dakwah menerangkan tentang hakikat Islam kepada orang-orang Mekah. Yang mana ibu ayah sekalian, dalam tempoh yang singkat, kata ulama, mereka yang masuk Islam. Kan? Mereka yang masuk Islam itu, ada yang kata sama, ada yang kata lebih ramai lagi daripada beberapa tahun sebelum itu. Cepat, drastik sangat orang masuk Islam.
Umrah tak boleh buat tahun tu, kena postpone tahun depan. Masya Allah. Umrah yang dibuat tahun depan tu dikenali sebagai Umratul Qadha, umrah ganti. Ibu ayah sekalian, apa yang berlaku masa Umratul Qadha, sebelum ini, orang-orang musyrikin Mekah telah didoktrinkan oleh pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang Madinah ni orang lemah. Sebab mudah kena penyakit. Antara wabak yang masyhur pada ketika itu ialah demam Yathrib. Memang ada sahabat-sahabat yang kena demam Yathrib masa itu. Jadi ibu ayah sekalian, bila begitu, bila dah kena demam Yathrib tadi, maka kita lihat Nabi SAW mencadangkan sahabat-sahabat masa tawaf, di samping kita pakai ihram tu, tiba kita buka lengan, Nabi ajak sahabat-sahabat untuk berlari-lari anak. Ibu ayah sekalian bayangkan, orang pakai ihram ni, lengan orang Arab besar-besar pula, kan? Lari-lari anak, kan? Kalau tengok hari ni tentera buat training kan, sambil berlari, nyanyi, pakai baju, nampak badan sasar, sadarnya, orang nampak gagah, hebat. Dan semasa tawaf pada ketika Umratul Qadha itu, Nabi dengan sahabat dilihat kuat dan hebat. Walaupun sebenarnya ada yang sakit masa itu. Nabi ajak mereka berlari-lari anak juga. Kan? Jadi kesannya, sebelum ni musyrikin Mekah dapat bayangkan mereka ni lemah. Tapi nampak kuat. Ini telah menjadi suatu perang psikologi secara tak langsung. Ibu ayah sekalian, masa kita kecil-kecil dulu, kan, masa gaduh dengan kawan, gaduh gurau-gurau je lah kan, berkelahi kan, kadang kita berkelahi kan. Biasanya bila nak bergaduh ni, sinting lengan tangan ke sinting seluar? Itu satu soalan. Kan? Biasanya orang sinting lengan lah. Sebab tangan ini adalah simbol kekuatan. Ni bahu, masa tawaf yang bahu sadar-sadar tadi nampak kuat, berlari-lari anak pula, sampaikan orang-orang Mekah pakat takut. Pakat berlari sembunyi di balik bukit-bukit di Mekah. Hari ni tak pernah nampak bukit sangat kan. Maksudnya kita duduk nampak hotel-hotel lindung. Tapi sebenarnya dari sudut kedudukan kan kita sampai Kaabah tu kita turun ke bawah kan. Jadi keliling ni sebenarnya lebih dari sudut bentuk asalnya ialah bukit-bukit. Jadi orang Mekah tengok orang Islam kuat, mereka takut pakat sembunyi di sebalik bukit-bukit tadi. Kan? Jadi tak sempat senting kan. Terus ya Haji Hasnan kata kan. Okey, jadi kita kata nampak gagah tadi, mereka takut dan mereka orang kata datang. Pembesar-pembesar Quraisy datang kepada Nabi, minta Nabi segera buat umrah dan segera keluar daripada Mekah. Sebab apa ni? Orang-orang Mekah takut. Ibu ayah sekalian, kesan dia. Ibu ayah sekalian, kemudiannya setahun selepas itu berlakunya tercabutnya perjanjian Hudaibiyah. Bila tercabut perjanjian Hudaibiyah, tadi awal-awal masa perjanjian tu nampak macam Nabi mengalah. Tapi masa tercabut perjanjian Hudaibiyah, Nabi tegas. Abu Sufyan datang nak renew balik perjanjian Hudaibiyah, Nabi tak layan. Maka daripada itu akhirnya berlakunya pembukaan kota Mekah. Nabi dengan sahabat masuk ke Mekah 10,000 orang. Orang Mekah tertanya-tanya sama mereka, nak lawan ke tidak ni? Majoriti kata jangan cari pasal. Jangan lawan. Sebab apa jangan lawan? Mereka tengok masa Umratul Qadha tadi, nampak orang Islam gagah. Jadi mereka takut dengan kegagahan orang Islam, di samping orang masuk Islam pun dah makin ramai dalam tempoh 1-2 tahun itu. Buaya sekalian, kita nampak kesan dia selepas 1 ke 2 tahun proses keseluruhannya. Sebab itu kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, dia kata perjanjian Hudaibiyah tadi anak kunci kepada pembukaan kota Mekah. Berlaku pembukaan kota Mekah dengan aman. Jadi balik pada yang berlaku pada Zulqaidah tahun ke-6 Hijrah tu, Nabi dengan sahabat, orang kata Nabi sahabat-sahabat yang pada awalnya macam silent protest pada keputusan Nabi tadi. Tapi akhirnya baru nampak. Inilah Nabi visionary leader, pemimpin yang berpandangan jauh, dan hasil hakikatnya ia adalah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi terus buat keputusan walaupun pada ketika itu dari sudut majoriti sahabat-sahabat yang dilihat nampak macam negatif perjanjian itu. Sebab Nabi bukan ikut hawa nafsu Nabi, tetapi panduan daripada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita sebut tentang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan itu saja ibu Islam, banyak benda. Banyak benda. Ya, Nabi tak akan ikut hawa nafsu. Nabi ikut perintah Allah, wahyu daripada Allah. Contoh lain ibu ayah sekalian, mudahnya, kalaulah Nabi ikut hawa nafsu, barangkali ada ayat-ayat Quran yang Nabi sembunyikan. Contoh. Dalam suratul Ahzab, ada cerita tentang perkahwinan di antara Zaid bin Harithah dengan isteri Nabi kemudiannya tu Zainab binti Jahsy, kan? Ada perkahwinan, kemudian Zaid datang mengadu pada Nabi, kan? Dan Nabi bagi cadangan, Nabi kata jangan ceraikan dia, kan? Dan Allah Ta'ala tegur. Kerana apa? Kerana sebenarnya Nabi tahu apa yang akan berlaku sesudahnya. Maka perkataan Nabi SAW itu ditegur oleh Allah. Yang mana kata, tak silap Sayyidina Aisyah kata, kalaulah Nabi nak sembunyikan wahyu, Nabi sembunyikan ayat tadi. Sebab apa? Ayat itu menceritakan teguran Allah pada Nabi. Kan? Logiknya ibu ayah sekalian, kita ni kalau ada orang tegur kita, memang kita buat salah. Ada nak cerita kat orang, kita tak cerita kat orang. Kita buat salah tak cerita kat orang. Orang tegur kita sebab kita buat salah pun kita tak cerita kat orang. Jatuh maruah kita. Tapi Nabi begitu amanah dengan Allah, apa yang Allah Ta'ala wahyukan mesti disampaikan. Ayat Quran mesti disampaikan. Surah yang lain tentang amma yatasa'alun dulu kalau ibu ayah ingat. Amma yatasa'alun itu cerita tentang teguran Allah kepada Nabi yang pada ketika itu cara bergaulnya dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Logiknya kalaulah kita ni yang dengan perasaan hawa nafsu kita takkan cerita ke orang tentang orang tegur kita. Tapi Nabi SAW tetap sampaikan. Inilah kita kata amanah Nabi SAW dalam bab menyampaikan wahyu. Nabi tetap sampaikan berdasarkan panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian kita tengok seterusnya. Okey. Illa wahyu yuha. Okey. Allamahu syadidul quwa. Kita tengok sikit. Allamahu syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Okay, kita tengok dulu 5 hingga 18. Allah Ta'ala berfirman, ia diberi pelajaran oleh ni maksud ke sini ialah Jibril yang sangat kuat. Ia mempunyai kepintaran, maka dia menampakkan rupa dirinya yang sebenar. Sedang dia di kaki langit yang tinggi. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat. Maka jaraknya hanyalah di antara hujung buserta panah atau lebih dekat lagi. Lalu diwahyukan oleh Allah kepada hambanya yakni Jibril. Apa yang diwahyukannya? Tiadalah hati yakni Nabi Muhammad SAW berdusta terhadap apa yang dilihatnya. Adakah kamu nak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Sesungguhnya telah dilihatnya akan Jibril itu di waktu yang sama di sisi Sidratul Muntaha. Okey. Mari kita tengok sambungan daripada ayat tadi. Allah Ta'ala bagi tahu telah diberi pelajaran yang dia dibawa kepada umat manusia oleh makhluk yang sangat kuat, iaitu Jibril alaihi salam. Jadi Jibril ni satu makhluk yang kuat. Bagaimana kita lihat dalam surah At-Takwir, Allah Ta'ala sebut innahu laqaulu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in samma amin.
Sesungguhnya Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras yang ditaati di sana, alam malaikat lagi dipercaya. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini tentang kekuatan, kehebatan, kelebihan yang ada pada Jibril. Kemudian disebut di sini bukan hanya sekadar kuat, tapi juga disebut Dzu Mirratin. Dzu Mirratin fastawa, yang mempunyai kepintaran, maka dia menampakkan rupa dirinya. Yang mempunyai akal yang cerdas, yakni yang mempunyai kekuatan, demikian dikatakan oleh Mujahid dan sebagainya. Dan kita tengok perkataan Mirratin. Mirratin ini maksudnya orang kata ada yang melihat dari sudut kekuatan. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sebut apa? La tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawi. Tidak boleh bagi sedekah pada orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan normal. Jadi sedekah tak boleh. Cuma kadang-kadang kita pinjam juga perkataan sedekah. Walaupun kawan-kawan yang kaya, kan? Contohnya kan, ni saya nak ambil ni sedekah ni. Orang Melayu sebut sedekah. Tapi kalau ikut hakikat sedekah ni, tak boleh kepada orang yang senang, orang yang kaya. Biasanya guna istilah apa? Hadiah. Nabi pun tak boleh terima sedekah. Hadiah Nabi boleh terima. Jadi, ini dari sudut hakikat perkataan lah. Dalam hadis itu disebut apa? Mirratin sawiyin. Jadi, nak cerita tentang orang yang ada kekuatan yang normal lah. Okey. Fastawa, dan yang menampakkan diri dengan rupa yang asli, yakni Jibril alaihi salam itulah yang pernah menampakkan dirinya dalam antara yang Allah Ta'ala jadikan pada Jibril beberapa kali di sisi Nabi SAW. Jadi kita tengok apa lagi cerita tentang Jibril ini. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Yakni Jibril bertempat di ufuk yang tinggi, demikian dikatakan oleh Ikrimah dan beberapa ulama yang lain. Bagaimana Ikrimah mengemukakan ufuk yang tinggi adalah tempat yang darinya subuh datang. Kan? Penglihatan Nabi SAW terhadap Jibril itu tidak terjadi pada malam Isra' saja, tapi sebelumnya. Yang Nabi diperlihatkan oleh Allah ni dalam cerita ini ialah sebelum tu lagi, sebelum Isra' wal Mi'raj lagi. Ketika itu Nabi tengah berada di muka dekat. Pada waktu itu Jibril datang dalam rupa yang sebenar yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut dalam riwayat Jibril ini ada 600 sayap. Besarnya dia. Setelah itu kan, yang ini antara tempoh ataupun masa Nabi pernah melihat Jibril dalam rupa yang sebenar. Jadi penglihatan tersebut adalah pemandangan pertama pada awal masa pengutusan setelah baginda didatangi Jibril pada kali yang pertama, yang kepadanya diwahyukan beberapa ayat permulaan surah Al-Alaq. Di ceritanya adalah cerita masa awal-awal pengutusan Nabi sebagai seorang rasul. Jibril datang dalam rupa yang sebenar. Setelah itu wahyu terputus dalam beberapa masa, yang pada ketika itu pula Nabi pergi berkali-kali ke gunung sampai Nabi rasa nak jatuhkan diri. Setiap kali baginda berniat begitu, Jibril pun memanggilnya daripada udara, daripada atas. Kan? Wahai Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah dan aku adalah Jibril. Maka jiwa Nabi menjadi tenang dan pandangan mata Nabi pun menjadi sejuk. Kemudian setiap kali kejadian itu berlangsung kepada baginda yang ketika itu, baginda berada di daerah Abtah dalam wujud aslinya, asalnya yang telah diciptakan Allah. Jadi dia mempunyai 600 sayap yang besar, masing-masing sayapnya mampu menutupi ufuk. Kata satu-satu besar. Dari sudut sahihnya kalau yang asal. Lalu dia mendekati Nabi SAW. Mewahyukan pada Nabi wahyu daripada Allah tentang apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Pada saat itu Nabi SAW mengetahui keagungan malaikat Jibril. Kan? Yang telah datang padanya dengan bawa risalah, juga mengetahui kebesaran kekuasaannya, ketinggian kedudukannya di sisi Allah yang telah mengutusnya kepada Nabi SAW. Allah Alam di situ. Kemudian
Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah. Ceritanya ialah dia pernah berkata Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam rupa yang sebenar yang dia punya 600 sayap. Setiap sayapnya menutupi ufuk, daripada sayapnya itu berguguran batu permata, mutiara dan batu mulia. Ya Allah benar-benar mengetahuinya. Ini cerita tentang gambaran dahsyatnya Jibril ni. Okey. Kemudian bila sebut tentang Nabi ni, Jibril ni dekat dengan Nabi. Seperti orang kata busur tadi, panah tadi. Bahkan mungkin lebih dekat lagi. Dalam bab nak membahaskan tentang cerita ini, iaitu dekatnya, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat tu, ayat yang ke-8 tu, kan? Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Cerita tentang dekatnya. Okey. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan sebuah kisah. Kisah tentang seorang anak Abu Lahab yang sangat biadab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah dicerita, anak Abu Lahab ni ada beberapa orang, antaranya Utbah. Jadi Utbah bin Abi Lahab, satu ketika Abu Lahab ni dia nak pergi ke Syam. Bila dia nak pergi ke Syam, maka anak dia nak ikut. Dia nak ikut sekali, nak pergi bersama dengan Utbah tadi. Tapi sebelum nak pergi tu, Utbah kata ke ayah dia, demi Allah, aku pasti akan pergi menemui Muhammad dan menyakitinya berkenaan dengan Tuhannya. Lalu dia pun pergi dekat Nabi. Biadabnya Utbah ini, dia kata, wahai Muhammad. Jadi apa yang disebut kepada Nabi SAW, dan dia mengingkari malaikat yang mendekat dan yang bertambah dekat lagi dengan Jibril. Jadi pada ketika itu benar-benar jadi, nak kata Jibril ni dekat dengan Nabi SAW, Jibril bantu Nabi SAW. Kan? Disebut bahawa maka jadilah Jibril dekat kepada Nabi Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Maka Nabi pun pada ketika itu dibuat, antara riwayat menyebut biadabnya Utbah ni dikatakan dia meludah Nabi. Allah, ini satu benda yang sangat biadab. Jadi bila begitu Nabi doakan apa? Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Macam pernah dengar Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik? Kat mana ibu ayah sekalian? Masa doa qunut nazilah tu kan. Dia kurang macam tu kan. Jadi sallit alaihim kalban min kilabik kita sebut. Okey, jadi Nabi baca doa tu, Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakanlah ke atasnya seekor anjing daripada anjing-anjing kamu. Nabi doa, dia kena musibah kepada Utbah tadi. Kemudian dia berpaling dan kembali lagi pada ayahnya. Utbah pun pergi balik ke ayah dia. Lalu Abu Lahab tanya, wahai anakku, apa yang telah engkau katakan padanya? Lalu Utbah pun ceritalah apa yang terjadi. Maka ayah dia kata, apa yang telah diucapkan daripada lisannya? Nabi kata apa kat kamu? Muhammad kata apa kat kamu? Maka kata Utbah masa itu, dia mengucapkan Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Kan? Dia kata, ya Allah, kuasakanlah ke atasnya seekor anjing daripada anjing-anjing kamu. Maka Abu Lahab kata apa? Wahai anakku, demi Allah, aku tak dapat menahan doanya ke atas diri kamu. Kemudian kata dia, kami pun terus berjalan sampai kami singgah di suatu tempat. Lalu kami singgah di tempat ibadah seorang rahib. Jadi ceritanya apa? Ibu ayah sekalian. Abu Lahab ni, bila anak dia cerita tentang doa Nabi pada dia, Abu Lahab duk nampak macam, aku tak boleh selamatkan kamu. Maksudnya Abu Lahab ni, dia dapat rasa Nabi tu betul. Tapi sebab kerah hati dia, sombong dia, dia enggan mengikuti apa yang Nabi bawakan. Ini masalah dia. Jadi ini masalah dia. Bukan dia tak tahu Nabi betul, tapi kerana kesombongan. Dan dia sangat yakin doa Nabi tadi akan berlaku. Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik, itu akan membinasakan anak dia. Lepas tu dia kata apa? Aku tak boleh selamatkan kamu dah. Kan? Jadi sambung balik, bila mereka teruskan perjalanan singgah di tempat seorang rahib, maka rahib tu pun berkata, wahai bangsa Arab sekalian, di mana pun tempat kamu singgah, maka akan berkeliaran di dalamnya singa sebagaimana berkeliarannya kambing. Lalu Abu Lahab kata padanya, sesungguhnya kalian telah mengetahui usiaku yang sudah lanjut.
Sesungguhnya orang ini, yakni Muhammad, telah mendoakan keburukan pada anak aku. Demi Allah, aku tak dapat mencegah doanya atas anakku ini. Oleh kerana itu, kumpulkanlah bekal makanan kalian di tempat ini, hamparkanlah hamparan untuk anakku di atasnya. Jadi mintalah bagi kat dia makan makanan kan, layan dia. Kemudian hamparkanlah hamparan di sekitar makanan tersebut. Maka kami pun melakukannya. Ini cerita tadi lah. Tiba-tiba ada seekor singa lalu mencium-cium wajah kami. Ketika singa itu tak dapat apa yang diinginkannya, dia pun pergi dan melompat dengan sekali lompat. Tiba-tiba dia sudah berada di atas makanan. Kemudian mencium wajah anak Abu Lahab Utbah tadi. Dan kemudian menerkamnya dengan sekali terkaman sehingga kepalanya pun koyak habislah. Kemudian Abu Lahab kata, aku dah tahu bahawa dia tidak akan lepas daripada doa Nabi SAW. Jadi nak ceritanya, bila biadabnya Utbah, maka layaklah dia menerima bala bencana daripada Allah. Yang saat itu kita kata dekatnya Jibril dengan Nabi SAW sebagai seorang yang membela Nabi SAW. Kemudian berkaitan dengan fakana qaba qausaini au adna, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Maksudnya Jibril mendekati Nabi setelah dia turun ke bumi sehingga antara dirinya dengan Nabi Muhammad sejarak 2 busur panah. Yang ini seukuran dengan keduanya jika dipanjangkan. Demikian dikemukakan oleh Mujahid dan juga Qatadah. Ada yang mengatakan bahawa dimaksudkan dengan antara jarak di antara tali busur sampai pada badan busur. Lagi pendeklah. Panah tu, kalau ikut satu pandangan lagi dia kata 2 hujung busur tu, hujung-hujung tu. Tapi satu lagi di antara tali dengan badan dia tu, tengah busur tu, lagi dekatlah. Nak cerita dekatnya. Ini perumpamaan dekatnya di antara Nabi dengan Jibril alaihi salam. Kemudian dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan, apa yang dekat tadi, apa yang kami katakan di sini bahawa yang mendekat sehingga jarak antara dirinya dengan Nabi Muhammad hanya 2 anak panah atau lebih dekat lagi, itu ialah Jibril alaihi salam. Jadi masih lagi tentang Jibril tadi. Itu boleh menjadi pendapat umum Ibn Aisyah, Ibn Mas'ud dan lain-lainnya. Kemudian dia sambung. Fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan daripada Asy-Syaibani, dia kata, aku pernah bertanya kepada Zara tentang firman Allah, fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha, maka jadilah dia dekat pada Nabi Muhammad sejarak 2 hujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya yang Nabi Muhammad SAW apa yang telah Allah Ta'ala wahyukan. Jadi Abdullah bagi tahu kami bahawa Nabi Muhammad pernah melihat Jibril yang mempunyai 600 sayap. Jadi apa tugas Jibril? Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya yang Nabi Muhammad SAW apa yang telah Allah wahyukan. Maka Jibril mewahyukan pada hamba Allah Nabi Muhammad apa yang seharusnya dia sampaikan. Maka Allah Ta'ala berikan wahyu kepada hamba-Nya yang Nabi Muhammad SAW melalui Jibril AS. Kedua makna tersebut sahih. Jadi poinnya di sini, ini antara maksudlah yang boleh kita lihat di sebalik fa'auha ila abdihi ma auha. Dan Jibril yang Allah Ta'ala sampaikan pada Nabi wahyu itu melalui perantaraan Jibril. Kemudian telah disebutkan daripada Sa'id bin Jubair mengenai firman Allah, fa'auha ila abdihi ma auha, lalu ia menyampaikan pada hamba-Nya yang ini Muhammad apa yang telah Allah Ta'ala wahyukan. Dia berkata, maka Allah Ta'ala mewahyukan, alam yajidika yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu Allah Ta'ala melindungimu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ini antara kaitan-kaitan tentang contoh wahyu yang Allah Ta'ala pernah sampaikan pada Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu wahai musyrikin Mekah nak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya. Jadi Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
tentang apa yang dia lihat itu adalah berkaitan dengan Jibril dalam rupanya yang asli. Jadi ini yang disebut hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya, sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dengan rupanya yang asli pada waktu yang lain. Yang mengatakan beliau melihatnya dengan mata hatinya 2 kali. Okey. Ini melihat dengan mata hati. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia menceritakan Nabi SAW, ni yang lihat Allah. Okey, saya nak lanjut ke bawah sikit. Terus sikit. Terus kita tengok pada walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Maaf okey. Okey, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha, dekatnya ada syurga yang jadi tempat tinggal. Okey, kita tengok sikit berkaitan dengan perkara ini, iaitu itulah kali yang kedua di mana Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuknya yang asli seperti mana yang diciptakan oleh Allah, dan itu terjadi pada malam Isra' tadi. Dan kami telah menyebutkan beberapa hadis berkenaan dengan masalah Isra' ini dengan jalan lafaz. Ini disebut oleh pengarang kitab tafsir Ibn Katsir ni. Nak cerita bab Isra' ni, dia banyak penghuraiannya dalam surah Al-Isra' lah. Cerita tentang perjalanan Nabi SAW bersama dengan Jibril AS. Dan telah dikemukakan juga bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menegaskan ru'yah pada Isra' dan perkuatkannya dengan ayat ini, lalu diikuti oleh sekelompok masalah, namun tentang juga oleh beberapa kelompok sahabat. Okey. Jadi poinnya di sini ialah ini antara surah ataupun ayat yang ada berkaitan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nah, adapun yang dalam satu lagi surah itu surah Al-Isra', itu peringkas yang Allah Ta'ala sebut, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayat. Itu saja yang disebut dalam perkataan Isra' dalam surah Isra' itu. Adapun ini menyentuh tentang peristiwa tersebut, iaitu Nabi SAW melihat Jibril dalam rupa yang sebenar. Okey. Dalam surah At-Takwir, Allah Ta'ala berfirman, Masruq ini dia berkata, aku pernah berada di sisi Aisyah. Lalu aku katakan, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya asli pada waktu yang lain. Maka Aisyah jawab, aku adalah orang pertama daripada umat ini yang tanya hal ini pada Nabi. Maka Nabi jawab, innama dzaka Jibril, sesungguhnya ialah Jibril alaihi salam. Jadi Nabi SAW dikatakan tak pernah melihat Jibril dalam bentuk asli kecuali hanya 2 kali saja. Okey, Jibril ini dilihat oleh Nabi SAW dalam rupa aslinya hanya 2 kali saja, iaitu masa terima wahyu, yang keduanya yang berkaitan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Okey, jap. Kita sambung balik terus pada ayat yang keseterusnya. Indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha, yang disebut dalam ayat yang ke-16 itu. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika mana Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi yang dimaksudkan di situ ialah berkaitan dengan Sidratul Muntaha itu diliputi oleh para malaikat seperti burung-burung gagak, dan diliputi pula oleh cahaya Tuhan serta aneka warna yang aku sendiri tidak tahu apakah itu. Disebut berkaitan dengan perkara ini. Hadis-hadis tentang Isra'.
Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, ketika Nabi SAW diisrakan hingga sampai ke Sidratul Muntaha, iaitu langit ke-7. Di sanalah batas akhir sesuatu yang dinaikkan daripada bumi, kemudian diambil sesuatu daripada sana. Di sanalah batas akhir sesuatu yang turun daripada tempat yang ada di atas Sidratul Muntaha, kemudian diambil sesuatu itu dari sana. Jadi idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa dia berupa permaidani daripada emas. Lebih lanjut dia berkata, telah diberikan pada Rasulullah SAW 3 hal. Salat 5 waktu, beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dan ampunan bagi seseorang di antara umatnya yang tidak bersekutukan Allah dengan selainnya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa berfikir terlebih dahulu. So, ini antara yang didapati semasa di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Okey. Kemudian kita tengok ma zaqal basar wa ma tagha, penglihatannya, yakni penglihatan Nabi SAW tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pandangan baginda tidak melihat ke kanan dan ke kiri dan tidak pula melampauinya. Maksudnya dia tidak melampaui batas yang telah diperintahkan kepada Nabi SAW. Ini merupakan sifat agung daripada ketepatan hati dan ketaatan Nabi, kerana baginda tidak berbuat kecuali apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Dan tidak pula meminta lebih daripada apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Ini sifat ketaatan Nabi SAW. Atau dalam bab penglihatan, nak melihat kiri dan kanan pun, Nabi tidak melihat kecuali dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ketika itu. Kemudian, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya dia telah melihat sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' tu, linuriyahu min ayatina. Dalam subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi untuk kami perlihatkan padanya sebahagian daripada tanda-tanda kami besaran Allah. Yakni tanda-tanda ini, ayat ini ialah tanda kekuasaan Allah. Okey. Ibu ayah sekalian, kalau jumpa perkataan ayat dalam Quran, so Qardawi kata ada 2. Sama ada ayat takwiniyah ataupun ayat tanziliyah. Ayat takwiniyah ni maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang dilihat ni? Benda yang pelik-pelik, benda yang besar-besar, yang menakjubkan, yang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi masa itu. Jadi perkataan ayat ini maksudnya tanda-tanda yang lainlah, bukan ayat tu ayat yang macam kita faham. Yang satu lagi ayat tanziliyah, betul lah macam ayat Quran. Tadi ni tengok peristiwa-peristiwa, perkara-perkara pelik yang menakjubkan. Ini juga digunakan perkataan ayat. Okey. So Nabi SAW telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Jadi ini sebagai salah satu daripada hujjah ataupun dalil ahli sunnah wal jamaah yang berpendapat bahawa yang Nabi melihat Allah itu pada malam itu bukanlah secara langsung. Kerana Allah Ta'ala dah sebut, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Kalaulah Nabi melihat Allah secara direct, nescaya hal itu akan diberitahu kepada umat manusia dan pastilah hal itu akan diperbincangkan banyak orang. Penegasan mengenai hal itu telah diuraikan sebelum dalam surah Al-Isra'. Okey, nanti kalau sampai surah Al-Isra', kita akan dapat lihat bagaimana perbahasan tentang apa yang dilihat oleh Nabi SAW dalam peristiwa itu. Okey, kemudian dengan erti kata lain, ibu ayah sekalian, sampai kepada ayat yang ke-18, maka ia adalah kisah-kisah yang berkait rapat dengan Nabi SAW melihat Jibril, dan kita dah sebut tadilah Nabi melihat Jibril dalam rupa yang sebenarnya sebanyak
dua kali. Dua kali itu yang pertamanya ialah ketika Nabi menerima wahyu, ada ceritanya kan. Dan yang keduanya berkaitan dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi banyak benda yang Allah Ta'ala tunjukkan pada Nabi, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi berkaitan dengan isu melihat Allah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan masa peristiwa Isra' wal Mi'raj. Contohnya kita jumpa riwayat-riwayat Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Syuqaq, dia berkata, aku pernah berkata pada Abu Dzar, seandainya aku melihat Rasulullah SAW, nescaya aku akan bertanya padanya. Jadi Abu Dzar tanya, apa yang kau nak tanya pada Nabi? Dia jawab, aku akan tanyakan padanya, apakah baginda pernah melihat Tuhannya? Lalu Abu Dzar kata, sesungguhnya aku pernah menanyakan hal itu pada baginda dan beliau menjawab, aku sudah pernah melihatnya, yakni dalam wujud cahaya, maka sesungguhnya aku melihatnya. Ini dalam konteks dari sudut apa yang Nabi nampak sebenarnya pada ketika itu. Yang disebut dalam wujud cahaya. Allah. Okey. Kemudiannya kita tengok Saya pegang ya. minta maaf, dia terkeluar bateri, masalah bateri. Okey dah, insya-Allah. Okey, kita tengok sikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manat as-salisata al-ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'akum min rabbihim al-huda. Okey. Kita tengok sikit sambungan sampai ayat 3 dulu. Tidakkah kamu perhatikan berhala kan? Tidakkah kamu perhatikan berhala Lata dan juga Uzza, dan Manata ketiga yang lain? Adakah patut bagi kamu anak lelaki dan baginya Allah anak perempuan? Ini kalau begitu adalah pembahagian yang tidak adil. Tidak lain dia hanyalah nama-nama yang kamu dan bapa kamu menamakannya. Tiadalah Allah menurunkan kekuasaan mengenainya. Tidak lain yang mereka ikut hanyalah persangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu, dan sesungguhnya telah datang petunjuk daripada Tuhan mereka kepada mereka. Okey, kita tengok sikit. Berkaitan dengan nama-nama tadi. 3 nama-nama tadi. Iaitu Al-Lata, Al-Uzza dan Manata. Adalah nama-nama berhala yang disembah oleh orang-orang Arab zaman jahiliah. Kalau Al-Lata, dia disembah oleh kaum Saqif. Saqif ni pada yang asal daripada Taif. Sebab itu masa dalam perjalanan tentera Abrahah nak pergi ke Mekah tu, masa peristiwa nak runtuhkan Kaabah tu, bila mereka melalui Taif, orang Taif ni
dia play safe, dia hidangkan makanan, buat jamuan kepada tentera Abraha. Bagi jamuan. Bukan yang sekadar itu, mereka hantar pula Abu Riral sebagai seorang penunjuk jalan untuk pergi ke Mekah. Jalan nak tolong tunjuk, nak pergi ke Mekah ikut jalan mana. Sebab apa? Sebab orang Taif masa itu takut kalau Abraha dengan tenteranya merosakkan berhala Allata mereka. Ini yang disebut. Okay. Disebut bahawa asalnya dia seorang yang baik lantaran membuat bubur sawit untuk jemaah haji. Bila dia mati, orang-orang pun iktikaf, duduk mengenangkan kebaikannya di kuburnya dan menyembahnya. Kemudian dibuat untuknya gambar patung dan mereka pun menyembahnya. Ini asal berkaitan dengan siapakah Allata tadi. Adapun Al-Uzza, iaitu sepohon kayu di negeri Qatafan yang kaumnya menyembahnya. Nabi SAW telah mengutus Khalid Al-Walid setelah dia masuk Islam untuk tebang, orang kata, pohon tadi. Lalu ditebangnya dengan sebilah kapak. Manakala Manata, berhala tadi, yang merupakan sebuah batu besar yang disembah oleh kaum Hudzail dan Khuza'ah, yakni penduduk Mekah. Di situlah tempat penyembelihan korban-korban untuk ibadah haji. Ini yang dibuat oleh mereka dulu, masa dulu. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan Nabi SAW menyaksikan keajaiban malam Mi'raj tadi, Allah Taala tanyakan pula kepada kaum musyrikin, tidakkah kamu perhatikan ketiga-tiga berhala yang kamu sembah? Lata, Uzza, Manata tadi, khabarkanlah, adakah ketiga-tiga itu mempunyai kekuasaan dan kebesaran seperti yang digambarkan di malam Mi'raj, walaupun sedikit pun tidak ada kekuasaannya dan kebesarannya sehingga kamu nak dakwakannya sebagai Tuhan. Dia Ta'ala cabar mereka ini supaya mereka melihat dengan mata hati apakah hakikat sembahan-sembahan mereka. Sebenarnya ayat ini menjadi suatu celaan. Celaan yang keras kepada orang-orang yang berakal. Tentulah tak patut menyembah berhala-berhala tersebut. Jadi diriwayatkan bahawa pada peristiwa Perang Badar, Abu Sufyan mengatakan, kami mempunyai Uzza, sedangkan kamu tidak punya Uzza. Maka Nabi jawab kepada Abu Sufyan masa itu, Allahu maulana wala maulakum. Kan? Maka dijawab pada ketika itu, katakanlah oleh kamu, Allah itu, qulu, Nabi kata, qulu, Allahu maulana wala maulakum. Katakanlah oleh kamu, Allah Ta'ala itu pemimpin kami dan tidak ada pemimpin kamu. Kemudian Allah Ta'ala mencela orang-orang musyrik. Adakah patut kamu memilih, orang kata memilihkan untuk diriku anak lelaki, untuk diri kamu anak lelaki, tapi untuk Allah pula pilihan pula anak perempuan. Walhal kamu mengetahui tentang kekurangan anak perempuan di sisi kamu. Jadi, kenapa mereka buat benda yang zalim itu? Okey, ini satu pembahagian yang tidak adil. Apa yang dimaksudkan di sini, ibu ayah sekalian, alakumuz zakaru walahul unsa tadi, kita tahu bahawa di kalangan orang-orang Arab ini, mereka merendah-rendahkan anak perempuan. Mereka membesarkan anak lelaki. Ada sebahagian mereka rasa malu kalau dapat anak perempuan masa itu. Sehingga ada kabilah yang menanam anak perempuan hidup-hidup. Jadi mereka pandang anak perempuan itu hina. Tiba-tiba mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Contohnya. Kan? Ini pegangan orang-orang musyrikin Mekah. Malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi Allah Ta'ala tanya tadi ni, patutkah kamu ambil anak lelaki? Patut hak anak perempuan ni kamu sabitkan dengan Allah. Jadi benda yang tidak sepatutnya. Kamu ambil yang kamu muliakan, yang kamu hina tu kamu sabitkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini satu pembahagian yang tidak adil. Cukup kerana kamu telah, orang kata, mengaitkan kepada Allah dengan satu benda yang kamu benci, anak perempuan. Kamu utamakan diri kamu dengan benda yang kamu sukai. Jadi sebenarnya tak lain, berhala-berhala yang kamu sembah dengan menggelarnya Tuhan, Lata ke, Uzza ke, Manata, sebenarnya iaitu nama-nama yang kamu dan bapa-bapa kamu namakannya, hanya nama saja yang tak ada erti. Tiadalah Allah Ta'ala menurunkan kekuasaan mengenainya. Sedangkan kamu tak ada bukti dan dalil yang menguatkan apa yang kamu dakwakan itu benar merupakan Tuhan. Semata-mata tiru-tiru dan jadi pak turut saja apa yang dibuat oleh nenek moyang kamu dulu.
Jadi tidak lain yang mereka ikut untuk menyembah berhala hanyalah sebenarnya sangkaan-sangkaan yang mereka ikuti, hawa nafsu mereka yang diperindahkan oleh syaitan. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk daripada Tuhan kepada mereka bahawa berhala bukanlah Tuhan dan tak boleh menyembah melainkan pada Allah saja, Tuhan yang Maha Esa dan lagi kekal perkasa. Jadi ayat ini membayangkan betapa ajaibnya dan sungguh menghairankan bagaimana pegangan orang-orang musyrikin yang masih lagi menyembah berhala sedangkan mereka telah diberikan penerangan-penerangan yang begitu jelas. Jadi ayat 19 hingga 23 tadi ialah suatu celaan Allah terhadap apa yang disyirikkan oleh orang-orang musyrikin Makkah. Allah Ta'ala menafikan dan mereka tidak sepatutnya mensabitkan Allah dengan tidak adil sehingga mengatakan Allah ada anak perempuan, kan? Dikaitkan malaikat itu anak perempuan. Dalam bahasan ayat yang lain dah ceritakan tentang bagaimana orang kata mereka menyabitkan dengan perkara yang tak sepatutnya. Okey, ada soalan. Mohon pencerahan kisah sahabat Nabi yang menanam anak perempuan hidup. Adakah kisah benar ataupun terkenal, kan? Terkenal. Apakah benar atau sebaliknya? Sebab anda pernah dengar kisah masyhur tapi tidak benar. Okey. Yang Tuan Haji maksudkan ialah tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dikaitkan kononnya Sayyidina Umar pernah membunuh anak perempuan. Jadi hujah yang mengatakan sebenarnya Sayyidina Umar tidak membunuh anak perempuan. Contohnya kalau kita antara hujah lain, Umar ni dikenali sebagai Abu Hafs. Sedangkan Hafsah itu hidup. Bila nak bubuh Abu apa-apa ni biasanya dikaitkan dengan anak pertama, kan. Jadi Hafsah itu hidup. Dan yang saya pun baca buku yang mengaitkan bahawa sebenarnya Umar tidak membunuh anak perempuan. Sebab Umar ni dia kabilah lain. Cuma soalan Tuan Haji tadi, kisah sahabat yang terkenal menanam anak perempuan hidup, kalau nak dikaitkan dengan Umar, maka betul lah dikatakan Umar itu cerita yang masyhur tapi tidak benar. Umar, saya pun cenderung mengatakan Umar tidak membunuh anak perempuan. Cumanya dalam hujah yang mengatakan Umar tak bunuh tu, dikatakan bahawa sebenarnya bukan semua golongan Quraisy tu jenis bunuh anak perempuan. Tak. Dia ada kabilah tertentu sahaja. So, kabilah tertentu memang ada yang bunuh anak perempuan. Kan? Yang lain tu tak bunuh. Tapi pegangan mereka anak perempuan tu hina tu ada. Tapi bab bunuh anak perempuan ni bukan semua kabilah di kalangan Quraisy atau orang Arab. Bukan semua kabilah di kalangan orang Arab. Hanya kabilah tertentu. Dan Umar bukan dari kabilah tersebut. So, benda yang bawa pada sangkaan baik kepada sahabat-sahabat yang mulia, lagi-lagi kita cenderunglah, maka mungkin kita lebih memilih pandangan mengatakan bukan Umar yang membunuh anak perempuan. Tapi kita kata apa, memang ada, tak dinafikan. Ada kabilah tertentu di kalangan masyarakat Arab jahiliah dahulu yang pernah membunuh anak perempuan. Allah, itu dia yang boleh saya jawab soalan Tuan Haji Aznan tu. Okey, jadi kita nak berhenti dulu pada ayat yang ke-24. InsyaAllah nanti kita sambung sikit. Kita berhenti pada ayat 23. InsyaAllah kita akan sambung balik ayat yang ke-24. Okey. Maulana. InsyaAllah kita akan bertemu dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik pada Allah, yang buruk, yang lemah, yang kurang, kelemahan diri sendiri. Maaf tadi kita keluar sekejap masalah bateri tadi, sempat sambung balik. Jadi insya-Allah moga-moga ada ruang dan kelapangan untuk kita sambung balik perbincangan surah An-Najm ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqina fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'is salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.